Assalamualaikum. Terima kasih sudi singgah ke channel ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe, agar saya lebih semangat untuk buat video seterusnya. Inilah 5 bandar terbiar yang kini tenggelam di bawah air. Nomor 5. Tonis Herakleion. Tonis Herakleion hampir tidak diketahui pada hari ini, namun ia merupakan satu bandar terpenting zaman dunia kuno. Dipaparkan dalam banyak kisah Yunani purba, dia adalah tempat Hercules pertama kali menjejakkan kaki di Afrika. Ia juga merupakan salah satu bandar terpenting di Mesir kuno sebelum itu, pusat perdagangan maritim antara bangsa dan tempat tinggal orang ramai yang berbeza latar belakang dan warga negara. Ia pertama kali dihuni lebih dari 4.000 tahun yang lalu dan berfungsi sebagai pusat perdagangan Mesir untuk lebih daripada 1 milena. Perisai dan senjata Yunani dan Mesir telah ditemui bersama-sama di bandar yang tenggelam di dasar lautan ini di samping patung-patung yang mempunyai gaya seni Helenik dan Mesir. Ia juga merupakan pusat penyatuan agama, yaitu sebuah tempat di mana dinasti Ptolemaic Yunani yang baru telah mulai disembah dan digambarkan dalam seni sebagai orang Mesir. Dalam banyak segi, dia adalah serupa dengan Venice zaman modern di mana sebahagian besarnya dibina di atas beberapa pulau kecil di kawasan dataran rendah di pantai Mesir. Bandar ini lebih kepada bandar maritim, dipenuhi dengan laluan air dan terusan yang sibuk dengan kapal-kapal. Dan seperti Venice hari ini, dia tenggelam secara perlahan-lahan. Hampir akhir abad kedua sebelum Masehi, tanah ini akhirnya menyerah kalah, dan sebahagian besar bandar tersebut telah tenggelam sama ada disebabkan oleh pencairan atau tergelincir ke dalam laut. Ia terus berfungsi sebagai sebuah wilayah yang tidak penting sehingga seluruh bandar tenggelam dan dilupakan sekitar 800 Masehi. Nomor 4. 9 perkampungan di Ontario. Pada tahun 1950-an, Amerika Syarikat dan Kanada memulakan proyek bersama untuk menyambungkan Great Lakes ke Atlantik, membolehkan kapal berlayar sejauh ke pedalaman sebagai Minnesota. Proyek yang dikenali sebagai Saint Lawrence Seaway bermula pada tahun 1954 dan selesai pada tahun 1959. Ia merupakan satu kejayaan besar tetapi dengan satu syarat, yaitu proyek ini terpaksa membanjirkan 9 buah kampung di Kanada. Kampung Owlsville, Maple Grove, Wells, Santa Cruz, Dickinson's Landing, Farrans Point, Moulinet, Mill Roches, dan Pulau Sik semuanya tenggelam bersama sebahagian daripada lebu raya Kanada II, yang perlu dibina semula di dataran tinggi. Bahagian di Ontario ini adalah salah satu yang tertua di Kanada. Kebanyakan dari kampung ini mulai dibina pada tahun 1700-an dan ada yang dibina di tapak bekas perkampungan asli Amerika. Sebelum ketibaan Eropa, sebahagian besar kawasan itu adalah wilayah Mohawk. Secara keseluruhan, lebih daripada 6.000 orang dan lebih 500 bangunan dipindahkan ke bandar-bandar yang baru dirancang. Bertentangan dengan apa yang dijanjikan kepada mereka, penduduk mengadu bahwa rumah baru mereka tidak sama dengan nilai yang terpaksa mereka serahkan. Hari ini, kampung-kampung ini semuanya tidak dapat diakses, tenggelam di dasar lorong perkapalan yang sibuk. Walau bagaimanapun, ia kadang kala boleh dilihat di bawah air terutamanya apabila air surut. Apa yang sangat menghantui tentang kampung-kampung yang hilang ini adalah bahwa ia berlaku tidak lama dahulu. Ini bermakna terdapat banyak gambar di seluruh dunia ketika kampung-kampung ini masih dihuni, memaparkan orang-orang menjalani kehidupan seharian mereka. Nomor 3. Potosi.
Pada tahun 1985, kerajaan Venezuela juga merancang membanjirkan lembah yang didiami untuk membina empangan hidroelektrik. Mereka melakukannya dengan cara yang kurang bijak. Presiden negara pada ketika itu yaitu Carlos Andrés Pérez terbang ke bandar tersebut dengan helikopter lalu memberitahu penduduk bahwa tanah mereka akan dirampas dan mereka terpaksa berpindah. 1.200 penduduk kawasan tersebut terpaksa untuk hidup dengan keluarga dan rakan-rakan di seluruh Venezuela, dan sebahagian besar bandar telah dirobohkan. Untuk tempoh yang agak lama, satu-satunya tanda yang tinggal di bandar itu adalah menara gereja, yang timbul di atas air dan digunakan oleh penduduk setempat orang sebagai penanda air tinggi. Sehinggalah pada tahun 2010, ketika Venezuela terkesan oleh El Nino yang sangat teruk yang telah mencetuskan kemarau yang melanda banyak kawasan di negara ini. Tahap air takungan menurun sebanyak 30 meter, mencetuskan catuan tenaga di seluruh Venezuela. Tetapi ini juga bermakna bahwa seluruh gereja termasuk kawasan perkuburan, sekali lagi, wujud, bersama dengan beberapa rumah lama dan dataran bandar. Sesetengah penduduk lama mengambil peluang untuk melawat rumah lama mereka dan memberi penghormatan sebelum ia tenggelam sekali lagi apabila musim kemarau berakhir. Nomor 2. Petersburg. Lake Strongturmon adalah destinasi populer bagi pelancong dan perenang di Georgia pada hari ini. Apa yang kurang diketahui adalah ia menyembunyikan bandar Petersburg yang satu ketika dahulu meriah di bawah airnya yang tenang. Petersburg mula diduduki pada tahun 1786 oleh Dionysius Oliver untuk memanfaatkan ekonomi perladangan yang berkembang di rantau lembah Sungai Broad. Ia dengan pantas menjadi saluran utama dalam industri tembakau dan salah satu tempat utama di mana penghantaran diperiksa. Menjelang tahun 1801, ia adalah bandar ketiga terbesar di Georgia. Pelawat menggambarkannya sebagai sebuah bandar indah yang merupakan pusat perdagangan dan kebudayaan serta membantu meningkatkan popularitinya. Pada tahun 1810, industri kapas telah mengambil alih dan Petersburg mula merosot. Pekan ini secara praktikalnya terbiar dan tidak berpenghuni menjelang ketika pejabat posnya hilang pada tahun 1844. Menjelang tahun 1952, ketika Kor Jurutera Amerika Syarikat mula mengisi lembah ini untuk membuat tasik, bandar ini telah ditinggalkan dan dilupakan. Oleh itu, penduduk tempatan terkejut apabila kemarau telah menyebabkan bandar itu muncul semula dari Tasik pada tahun 2002. Pagar lama, potongan tembikar dan tapak rumah semuanya boleh dilihat dengan jelas sebelum air kembali memenuhi Tasik itu. Nomor 1. Sicheng. Pada masa lalu, China telah dikritik karena menggerakkan sejumlah manusia yang sangat ramai dalam usaha mendapatkan proyek-proyek awam. Penghasilan Tasik Qiandao memerlukan pemindahan lebih dari 300.000 orang, yang mana sesetengah daripadanya terdiri daripada keluarga yang telah tinggal di rantau ini untuk beberapa generasi. Namun, salah satu tragedi terbesar dalam operasi ini adalah kehilangan kota imperial Sicheng, sebuah bandar lama Ming dengan monumen yang mengagumkan yang telah wujud sejak sekurang-kurangnya seawal tahun 1500-an dan mungkin berabad-abad sebelum itu. Sebuah bandar telah wujud di sana sejak tahun 208. Rantau ini mengalami banjir pada tahun 1959 dan kini ia terletak di bawah Tasik dengan kedalaman 40 meter.
Kota ini dilupakan sehingga 2001 apabila kerajaan China menganjurkan ekspedisi untuk meninjau runtuhan dan mengetahui apa yang tersisa. Apa yang mengejutkan mereka adalah banjir tersebut telah memelihara bangunan batu lama dengan sangat baik. Terpelihara daripada tanah biasa, angin, dan hakisan hujan. Bandar kini kelihatan hampir sama seperti ketika banjir melanda. Xicheng berfungsi sebagai salah satu koleksi artifak yang terpelihara dengan baik dari tempo imperial di seluruh China. Pada tahun 2011, sebuah proyek untuk mencipta semula bandar yang serupa sebelumnya tenggelam telah mendapat perhatian orang awam. Itulah 5 bandar terbiar yang kini tenggelam di bawah air. Terima kasih sudi menonton. Kita jumpa di video seterusnya.